Assalamualaikum Hanisa Syafi'i, Linda Rahim, Hairiah Haji Ismail, Khalijah Muhammad, Anita Saleh, Zizul Hasan, Salamah Ibnu Salah, Hanisa Syafi'i. Hantar Ustaz KLIA ke Hafsah, Yani Sarah Aisyah, Khaizatul Azni, Wan Azlina, Salamah Ibnu Salah, Cik Zahara, Cik Mat, Kelang Clear, Nurliza Rabi, Anita Saleh, Zaliah Abdul Ghani, Nur Susilawati Kasim, Wan Nur Aini. Tolong respon. Audio video okey ke sahabat-sahabat? Ataupun Ustazah cuba ambil mikrofon sekejap. Sekejap ya, nak cuba capai. Alhamdulillah, mikrofon okey. Slow charging. Tengah charge. Assalamualaikum, tolong respon. Audio dan video okey ke? Apa khabar Sumiati Yusof dari Singapura? Salma Muhammad, Erlina Nasir, Wan Nur Aini. Short notice Ustazah bagi nak berlatah azan pukul 3. Tolong dengan sangat kita tag kawan-kawan kita. Terima kasih Yusmarianti Yusof. Cuma goyang-goyang dalam kereta. So goyang-goyang dalam kereta tu anggaplah kita sedang mendengar radio tanpa menonton skrin. Takut ada yang migraine pula satgi. Baik, kita tunjuk muka. Minta maaf dengan tudung yang tak siap dan sebagainya, tapi Ustazah tetap nak berlatah azan. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kita mulakan dulu dengan doa. InsyaAllah kita dalam perjalanan ke ... Kemudian kita mengambil barakah musafir ini. Musafir Ustazah pun musafir Maka insyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Ustaz Azwan senyum. Senyuman dia lain macam. Sebab kita nak belajar tajuk senyum kan, bersambung dengan kuliah semalam. Masya Allah, tabarakallah. So kita mulakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. Oh, Ayu Zana di Tapah. Satgi boleh kita jumpa Ayu Zana. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita mulakan Al-Fatihah. Semoga semuanya baik-baik. Yang Allah beri sedikit sulit, Allah permudahkan pada saat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Azina Ahmad, Kak Mah, jom kita jumpa satgi. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah dalam kereta. Okey, sementara kita menunggu kawan-kawan kita, saya rasa saya punya tontonan ni ada masalah sebab dari tadi 50 je, sedangkan orang masuk dah mula ramai. Dia dah mula buat hal. Hari tu Samsung Tab buat hal.
Lepas tu Samsung handphone buat hal. Biasalah tu. Okay, jadi Ustazah di bilik hijau putih tu Ustazah gunakan iPad dah. Nampak okey, Alhamdulillah dah mesra iPad lah sekarang ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba teka Ustazah dalam kereta nak ke mana, ke mana, ke mana. Okey, nak pergi mana, cuba teka. Ataukah ada, tadi saya nampak ada orang komen, Ustazah saya menonton daripada Madinah. Masya Allah, ukhtiku sayang, tolong bantu kami doa, Allah mudahkan semua urusan. Siapa saja sahabat-sahabat kita yang dalam ujian, Allah permudahkan. Dari Madinah maknanya beliau adalah antara hujjaj, tetamu-tetamu Allah haji, bakal-bakal haji dan hajah kita pada tahun ini. Masya Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan lupa Hanisa Syafi'i, bukan lupa lah tahzan, sebab memang tidak ada notis daripada Ustazah. 48 tadi baru Ustazah tulis jom berlah tahzan pukul 3 petang. Sebab sahabat-sahabat ingat tak semalam Ustazah duk cakap ni, itulah hilang sekejap. Anita Awang kata nak pergi Kulim. Pasal apa? Pasal apa Anita Awang cakap nak pergi Kulim pula? Anita Awang ni kan pecah tong lah, Masya Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Rozi Ahmad dari Madinah. Ya Allah, rindunya Madinah. Duduk kat hotel mana tu ukhtiku sayang. Masya Allah. Terima kasih yang menjawab. Ustazah nak ke Kulim, Ustazah nak ke Mesir, Ustazah nak pergi KLIA hantar Ustaz. Baiklah, sebenarnya Ustazah nak minta doa semua. Sahabat-sahabat, ingat tak semalam Ustazah cakap macam ni, tolong bantu Ustaz Azwan dengan doa. Besok Ustazah lepas TV Al-Hijrah terus berkuliah di USJ Subang, terus rushing balik ke rumah. Sebab sebenarnya tiket Ustaz Azwan ke Mesir adalah pada semalam malam. Semalam sahabat-sahabat, tapi last minute flight terpaksa ditukar ke hari ini pukul 7 malam. Jadi Ustazah kena lepas daripada solat Zuhur balik mengajar apa semua tadi, Ustazah kena rushing lah pergi KLIA hantar Ustaz. Tetapi malam tadi Ustazah dah tak sedap hati dah. Sebab apa? Sebab adik Ustaz hantar gambar ayah dalam keadaan uzur sangat-sangat. Maknanya ada sakit-sakit barulah yang merisaukan kami, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian teruskan saja kehidupan. Ustaz buat kerja Ustaz sepanjang separuh hari sampai ke tengah hari. Lepas tu Ustazah pun sibuk dengan kuliah dan sebagainya. Balik rumah sempat dalam 10 minit sebelum azan Zuhur, kami pun terpaksa buat keputusan, yakni kami terpaksa cancel Ustaz Azwan ke KLIA ke Mesir kerana ayah Ustaz sudah terpaksa dibawa ke hospital untuk rawatan emergency. Sahabat-sahabat, lama dah doktor suruh rawat di bahagian kaki tu kan. Tapi ayah bertangguh. Tapi kali ini memang tak boleh dan keadaan ayah lemah. Makanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak beranilah untuk tinggalkan ayah jauh. Maka walaupun ada tiket sebagainya lah, kita menguruskan travel. Kita tahulah kita tak nak menyusahkan bahagian travel yang menguruskan grup ustaz terbang hari ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka kami selepas solat Zuhur berlapang dada buat keputusan, yakin ini yang terbaik daripada Allah. Kami sekarang bergerak ke Kulim, Kedah. Mudah-mudahan Allah sampaikan dengan selamat. Sekarang Ustazah baru melepasi Tanjung Malim. Jadi bantu dengan doa. Masya Allah, Yusni Zayaziz, bahagianya dia hari ini sedang diziarahi oleh Mak Zunaiza Ahmad, Kak Nazatul Naina, Kak Jah kita yang baru-baru ni Ustazah pergi ziarah di Pasti. Kemudian Afidah Zubin, sahabat kita 4 orang sedang menziarah Yus sekarang ini. Okay, sahabat-sahabat, Masya Allah. Ustazah sembang dengan Jaja on the way balik daripada Subang tadi. Syoknya dia orang pergi ziarah Yus. Sebab sahabat-sahabat, sahabat latahzan kita macam Yusni Zayaziz yang Allah uji,
dia tak boleh menziarah kita, dia tak boleh datang dan sampai kepada kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kitalah yang harus mendatangi. Jadi saya bahagia bila melihat sahabat-sahabat Latahzan saling ziarah menziarah, faham yang ada kudrat Allah bagi sementara sihat, sementara sempat, teringat kawan-kawan yang Allah uji, tak larat, tak mampu, tak ada kudrat pun untuk saling berziarah, apatah lagi join program-program rehla. Sudah pasti jauh di sudut hati mereka ada rasa teringin untuk bersama-sama. Tapi apakan daya, cubalah kita letakkan diri kita di tempat mereka. Okey, jadi Ustazah selalu kadang-kadang bila Ustazah nak sharing apa-apa dekat Facebook sebagainya, bukan hati Ustazah tak terdetik, sahabat-sahabat. Ya Allah, hai duk share benda-benda macam ni, nanti kawan-kawan yang tak dapat join apa rasa mereka. Tapi bila kita betulkan nawaitu kita, kan sahabat-sahabat, kita share tu dengan tujuan bukan untuk menyakiti, apatah lagi mengguris hati kawan-kawan kita. Tengok natijahnya, dia akan memberi impak yang baik. Mereka tak dapat join kita, tapi kita yang siapkan diri kita untuk menziarah mereka. Masya Allah, saya seronok, saya suka ukhuwah yang macam ni. Walaupun sebenarnya Ustazah sangat jealous. Apa tu, Ustazah Mumtazah Sanusi bersama kita, dia tulis apa, saya baru cerita pasal Yus. Apa tu, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh ya, Ustazah minta maaf, tudung yang macam ni kan memang tudung budak sekolah lah ni. Okay, memang macam ni lah kita dulu-dulu bila dah malas nak kelepek tudung, lepas tu dah live baru teringat, alamak tudung. Halal je lah, sebab tudung ni hadiah daripada sahabat-sahabat Latahzan juga. Saya mula-mula dapat tudung ni, alamak, tudung ni Zuzas Dots. Zuzas Dots ni tak tahulah sebutnya betul ke tidak, yang sponsor baju-baju Ustazah di TV Al-Hijrah masa rancangan Dengar dulu. So Ustazah tak tahu pun dia ada buat tudung juga. Lepas tu bila Ustazah acu dekat badan kita kan, tudung ni dia elok, kan dia elok. Maknanya kadang-kadang ada jenis tudung yang kita macam tak selesa pakai sebab menampakkan bahagian-bahagian tertentu kan. So yang ni Ustazah rasa elok, Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Okay. Aduh, tadi dia mengantuk, jadi Ustazah bekalkanlah jajan-jajan. Dia dah mengunyah, tak boleh nak. Sebab hari ni Ustazah balik bawa kereta kecil. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Ustaz akan bermesir di Kulim. Ustaz akan bermesir di Kulim. Anda faham ke? Masya Allah kan? Apa dia Ustaz? Makam ibunda lebih penting daripada makam Syafi'i. Okey. Masya Allah. Tadi macam-macam lah sahabat-sahabat segrup dengan Ustaz Azwan. Ustaz Azwan sebenarnya bukan saja nak berjalan-jalan, tidak. Pertamanya Ustazah hadiahkan Ustaz Azwan dengan tiket nak pergi Mesir tu sempena birthday dia awal bulan 6 hari tu. Untuk dapat ilmu lah, dibawa kepada Al-Fawaz Travel, belajar-belajar. Manalah tahu nanti kita nak bawa jemaah ke sana pula, kita dah ada pengalaman kan sahabat-sahabat. Dan lebih besar sebenarnya kami seronok sebab kami adalah dalam grup Ustaz Azwan nak terbang ni sekejap lagi ni adalah 8 ke 10 orang lebih kurang anak-anak daripada Sekolah Islam Nur Al-Azhar Port Dickson yang Ustazah hantar anak saudara Ustazah belajar di sana. Mereka akan sambung belajar di Mesir. Jadi grup orang dewasa yang menghantar ni bukan saja parents kepada budak-budak yang nak sambung belajar di Mesir ni, tapi juga orang-orang macam Ustaz Azwan dibawa berjalan. So tadi adalah ejen tiket kata tak apa Ustaz, sebab open tiket Ustaz boleh terbang insya-Allah. Ustaz settlekan hal ayah dulu, mungkin Ustaz boleh terbang 2-3 hari selepas. So Ustaz kata antara dalam itinerary tu makam Imam Syafi'i tertinggal, tak dapat kan. So Ustaz cakap apa tadi apa Ustaz? Sekejap kita pusing muka kat Ustaz. Kita tengok. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat seadanya. So macam mana setelah berdamai dengan takdir? Wah, Masya Allah. Okey, pasti ada hikmahnya. Masya Allah. Jadi yang lebih utama makam ibunda daripada makam Imam Syafi'i. Sekejap baru teringat, Ustaz Azwan bercakap ni sahabat-sahabat, tapi sebab saya pakai mic, saya takut anda tak dengar suara Ustaz. Macam mana, dengar tak suara Ustaz? Kalau anda tak dengar, saya nak bagi Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mikrofon ni. Tolong respon jap, dengar tak suara Ustaz bercakap? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya amboi,
Apa ni, Ainsha. Siap kita. Masya Allah. Dengar slow. Okey, sekejap lagi saya bagi pas mic dekat Ustaz. Nanti kita dengar sedikit tazkirah. Tak tahulah kiciwa ke, senyum ke, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita dengar tazkirah Ustazah dululah. Jadinya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak layak bersebut tazkirah kan. Jadinya sebenarnya semalam patutnya terbang. Tapi tengok kan, kita lapang dada je dengan aturannya Allah, sahabat-sahabat, Masya Allah kan. Bila flight ditangguhkan ke hari ni, nampak tak? Kita dapat buat keputusan. Kalau tidak, Ustaz baru sampai kat Mesir ni, adik ke Ustazah bagi tahu yang ayah dalam keadaan macam tu, mesti Ustaz tak happy juga kan. Kejadian ini sama berlaku sahabat-sahabat ketika 2018 Ustazah mula nak terbangkan jemaah sulung ke Baitullahil Haram bersama Al-Fawaz Travel. 2019 nak terbangkan jemaah sulung kami ke Baitullahil Haram dengan penuh keterujaan. Kita set up travel 2018 Ustaz. 2018 kita nak terbangkan jemaah ke Baitullahil Haram. Oh ya betul, 2019. Sebab mak meninggal 2019. So 2019 tu sahabat-sahabat, first penerbangan jemaah umrah. Tarikhnya sepatutnya pada 20 hari bulan. Tiba-tiba Allah bagi, tak macam mana kapal tukar tarikh 21 Mac 2019. Lepas tu adalah jemaah yang, lah Ustazah kenapa last minute tukar? Sebenarnya masa tu tak adalah last minute sangat. So Ustazah cakap, tak apa, kita berlapang dada, sangka baik dengan Allah, mesti ada sesuatu. Bukannya lewat sampai seminggu pun, sehari je Ustazah cakap. Rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanggal 20 Mac 2019 itulah mak Ustazah meninggal dunia. Dan pada 21 Mac tu, Ustazah bukan mutawif ketika itu. Ustazah terbangkan abang Ustazah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, maha kayanya Allah yang mengaturkan, maha kayanya Allah yang mengaturkan. Sebab tu saya belajar banyak perkara macam ni sahabat-sahabat. Apa je yang kita dapat, jangan melenting dulu, jangan kita marah-marah dulu lah, jangan susah hati dulu. Macam mana nak buat keputusan ni? Ustazah sampai tadi 12.48 gitulah kat rumah. Lepas tu kita tengah menunggu, tengok Ustaz dah macam jat telefon orang tu, jat telefon orang ni. Dia tak nak kacau Ustazah on the way balik mengajar tadi. Lepas tu yang ada benda tak syok ni, apa benda. Lepas tu kita bincang-bincang, fikir, tak apa, kita solat dulu, InsyaAllah. Walaupun solat kita tu bukan solat istikharah, solat fardu zuhur, Allah pasti akan bagi bila kita berfikir dulu sebelum bertindak. Sebab tu dapat apa je ujian, sahabat, jangan membebel dulu, jangan merungut dulu, jangan marah-marah dulu, jangan salahkan orang tu orang ni dulu. Terus Allah dah ajar kita dalam Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tajuk ini Ustaz baru teringat nak share. Kuliah dekat Al-Madaniyah tadi, tajuknya adalah bersangka baik dengan semua ujian Allah. Allah, nak nangis pula rasa. Ya Allah Tuhan, ini kan bukan kebetulan tau sahabat-sahabat. Allah tu maha kaya. Baru pagi tadi kot Ustazah bercakap bersangka baik dengan ujian Allah. So takkan balik rumah tengah hari ni kita dah nak jadi orang yang tak bersangka baik dengan Allah. So bila Ustaz macam susah hati, muka macam tu tadi, Ustazah kata tak apa bang, kita solat dulu, insyaAllah lepas solat ni Allah tunjukkan jalan. Lepas solat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita terus buat keputusan. Kita fikir, kalau terbang, wa na'udzubillah min zalik, apa-apa jadi dekat ayah, bukan dekat ni Mesir, bukan on the dot, boleh balik dengan tiket yang ialah sebab tiket balik kita berapa hari bulan nanti kan. Maka buat keputusan, tak apalah, berapa pun duit yang mereka boleh pulangkan, terima ambil. Walaupun banyak jumlah duit yang memang terpaksa burn, sahabat-sahabat, ayah tu tak ada galang gantinya. Tak ada galang gantinya. Jadi insya-Allah tolong bantu dengan doa, semua urusan dipermudahkan. Sempat kami ni tak singgah mana-mana ni, Ustazah naik kereta beza ni dengan Ustaz, sahabat-sahabat. Sebab mungkin Ustazah akan balik ke KL pada hari Selasa macam tu. Ustazah akan naik bas seorang-seorang. Sebab Rabu Ustazah akan berada di Kemaman. Kalau ada orang Terengganu kat sini, ke Maman, Ustazah malam 20 hari Rabu Ustazah akan berceramah di Port Dickson. Tapi di Port Dickson tu program tertutup. Staf di PKL jemput Ustazah buat program tertutup di PD, program mereka. So Ustazah tak dapatlah nak menyantuni sahabat-sahabat Latazan area Port Dickson.
balik daripada PD, Jaja terus drive kereta Ustazah ke Kemaman, menginap di Awana Kijal. Mereka sediakan Ustazah penginapan di Awana Kijal. Ustazah share ni merayu doa, bukan nak ajak anda serbu tempat Ustazah berehat dan sebagainya. Tidak, sahabat-sahabat. Cuma kalau kita ada peluang, malam tu insya-Allah Ustazah dengan Jaja plan kita boleh jumpa sahabat-sahabat Latazan area Kemaman, Kertih, kan di satu tempat yang Ustazah minta urus setia tolong arrange, di mana tempat yang kita boleh bertemu dengan sahabat-sahabat Latazan untuk dinner pada Rabu malam 22 ke 23 Rabu ni, 23 tak silap Ustazah, 22 19 hari ni 19 so Rabu 22 hari bulan Ustazah di PD, terus gerak ke Kemaman, tidur di terus gerak ke Awana Kijal untuk menginap, rehat. Tapi malam tu Ustazah sedia untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Latazan insya-Allah. Munirah Draman dekat ke jauh tu. Lepas tu besoknya 23 hari bulan Ustazah akan ceramah di nanti Ustazah share lah, tapi dekat Kemaman sahabat-sahabat. Katanya dari Awana Kijal tu ke Kemaman, sebab tu mereka bagi penginapan kat Ustazah di Awana Kijal. Ke Kemaman katanya dalam 20 minit tempat Ustazah nak pergi berceramah tu. So okey lah. Lepas daripada Ustazah ceramah di Kemaman, Ustazah terus gerak ke Kuantan. So ada program bersama sahabat-sahabat di Kuantan untuk hari Jumaat dan Sabtu. 2 hari Ustazah berceramah di Kuantan. Kenapa Ustazah susun program macam tu dengan Jaja? Sebab konon-kononnya dua-dua suami tak ada dan dah berizin dengan suami. Ustaz Azwan berada di Mesir, suami Jaja ada kerja di Jerman, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dah dapat izin daripada kita seorang-seorang dekat rumah sebagainya, kita manfaatkan masa. Itu perancangan kita, tapi perancangan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, insya-Allah boleh jumpa Munirah Draman. Munirah jauh masya-Allah. Sahabat-sahabat. Jadi Ustaz akan bermesir di Kulim. Sepanjang patutnya Ustaz balik 29. 27 hari bulan Ustaz balik 27. Ustazah pun habis program pada 26 hari bulan. Sebab 27 hari bulan tu Ustazah di TV Al-Hijrah, Ustazah tak boleh cuti. Makanya mungkin Ustazah jumpa Ustaz balik pada 27 tu lah. Macam ala-ala pergi Mesir. Jadi kita pas kejap mikrofon dekat Ustaz. Apa komen Ustaz terpaksa tangguh perjalanan ke Mesir? Sekejap. Tak apa macam tu. Okey, kita dengar Ustaz cakap apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet terus terkejut. Diva AA nak bagi tazkirah. Ini bukan Diva AA, ni UAA, Ustaz Azwan Ali. Jadi tuan-tuan dan puan, para pendengar, pengikut Gegar Latazan, berdamailah dengan takdir. Selalu saya lafazkan, hari ini saya alami. Dan pastinya semua ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Walaupun seperti mana Ustazah nyatakan tadi, malam tadi saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat travel bergala dinner kononnya. Zahirnya sahaja saya bergembira meraihkan sahabat-sahabat rakan-rakan travel kami. Tapi batinnya, dalamnya saya memang tengah memikirkan keadaan situasi ayah saya, kerana adik saya bagi tahu malam tadi lagi yang ayah dah mula sakit. Kemudian pagi tadi saya tanya lagi khabar dan dapat bercakap dengan ayah sendiri pagi tadi. Daripada nada suaranya tu saya faham sangat dia nak sulung dia ni balik kan. Tapi saya cakap kat ayah, cik nak pergi Mesir petang ni, malam ni flight. Tak apalah, kamu pergi lah. Itu je. Ayat dia lebih kurang macam arwah mak saya juga. Bila nak pergi mana-mana ya, dalam keadaan dia serba tak sihat itu, dia nada dia begitulah. Jadi saya diam je. Saya diam terus membisu. Ustazah pun dah ke TV Hijrah. Saya dengan urusan saya separuh hari memikirkan, walaupun pergi minum dengan kawan-kawan saya. Mereka pun tahu saya nak pergi Mesir ni. Tapi setelah saya balik ke rumah lebih kurang pukul 12 macam tu kot tadi, menunggu isteri tercinta balik dari kuliah,
kononnya bersemangat lah nak kemas-kemas barang. Tiba-tiba adik saya WhatsApp, terpaksa bawa ayah ke hospital juga kerana keadaannya tidak mengizinkan. Jadi saya dalam keadaan sorang-sorang sedang menunggu Ustazah, tengah fikir, tangan duduk kat dahi. Lepas tu kontak orang tu, kontak orang ni. Alhamdulillah Ustazah balik sebelum azan. Kami bincang, solat dan membuat keputusan. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, saya yakin kejadian ini pasti ada hikmahnya. Sebelum kami bertolak, saya cakap kat Ustazah, kalau saya pergi juga Mesir, memanglah satu, kerugian dah tentu. Yang keduanya, saya dah berimpikan Mesir ni sejak saya belajar lagi. Saya memang nak pergi sangat-sangat. Saya cakap kat Ustazah, kalau saya pergi juga Mesir, pasti berlaku apa-apa sesuatu ke ayah saya akan menyesal tak sudah. Jadi saya cakap kat Ustazah, tak apalah. Alhamdulillah Allah bantu sedikit. Saya tidak rugi 100% kerana tiket saya adalah open tiket. Jadi saya boleh pergi anytime sebelum 31 Disember tahun ini. Jadi kemungkinan juga munajat Ustazah sangat kuat. Kerana sebenarnya dia pun 50-50 nak ikut saya ke tidak. Walaupun dia bagi hadiah birthday, saya nak bawa dia sebenarnya. Tapi saya faham Ustazah sebahagian hidup dia adalah hak masyarakat, hak ummah. Jadi dia suruh saya pergi. Tuan-tuan bayangkan seandainya Ustazah pun pergi dan dalam perancangan tu kami nak bawa seorang anak buah lagi, 3 orang pergi, berlaku situasi begini, saya akan mengalami kerugian hampir 20,000. Tapi yang ini Alhamdulillah, saya dikabarkan tiket saya tidak burn. Cuma mungkin burn dari segi ground lah. Saya membuat driver, saya faham lah. Ground ni maknanya kita dah bayar hotel, kita dah bayar makan semua. Jadi tak boleh nak buat apa. Serah pada Allah Ta'ala. Seandainya ada rezeki dipulangkan refund berapa banyak pun, saya terima seadanya Alhamdulillah. Tapi kalau tak dipulangkan pun, apa boleh buat. Inilah term dan condition dalam travel agency, yang mana perkara ini sudah berlaku pada kami sini Al-Fawaz. Ramai juga, ada juga jemaah yang tarik diri di saat akhir walaupun dalam keadaan emergency dan sebagainya. Kita tak boleh nak pulangkan refund sepenuhnya kerana kita sudah bayar hotel, makan dan sebagainya di ground. Apa yang kita boleh pulang lebih kepada wang ihsan ataupun sagu hati daripada pihak travel. Jadi sekarang Allah dah bagi benda tu dan saya alami sekarang. Ketika ini saya alami sendiri. Maka dalam keadaan suasana yang hujan ini, akhirnya saya berdamai dengan takdir. Dan saya sudah pasti ada hikmah yang sangat besar, seperti mana berlaku hikmahnya ketika COVID menyerang seluruh dunia. Hikmah besar pada saya dapat berimat untuk arwah ibu saya daripada 4 bulan. Saya tak boleh balik KL ke Sadai di Kulim, dan akhirnya saya dapat hikmat sehinggalah ibu saya menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan saya nak minta berlaku pada ayah saya begitu, tapi tuan-tuan dan puan, para pengikut Tegar Latah Zan, yakinlah kalau kita berhikmat untuk ibu dan ayah yang masih ada, pasti Allah akan bagi satu kejayaan yang besar. Tapi bila dan apa kejayaan itu, kita tak dapat tahu saat dan ketika ini. Maka berkorbanlah untuk ibu dan ayah kita selagi mereka masih ada. Sekian tazkirah daripada UAE. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Ustaz, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, tiba-tiba UAE bertazkirah ambil mic, hujan selebat-lebatnya. Masya-Allah. Okey, barulah nak start kuliah. Are you ready? Dah setengah jam dah mukadimah. Dah setengah jam dah bagi tahu bahawa kami ni semua sedang kami ni semua, adik ustaz hantar gambar, tiba-tiba saya kata kami ni semua. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hidup adalah apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah
InsyaAllah moga-moga okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Luqman Hakim, tadi ada ke masa kita terputus? Tengku Nuraini, Masya Allah, respon saya audio video okey ke? Saya dah tukar telefon. Saya tukar telefon daripada line DG ke line Maxis. So kita buat ni lah, kita buat perbandingan dalam permusafiran ini, line DG Ustazah bagus ke line Maxis? Tiba ke? Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, terpaksa kita buat 2 siri lah untuk latahzan hari ni. Jadi tag balik kawan-kawan kita yang ada tadi, Anita Saleh, Nurzia Haji Ibrahim, Maria Maun, Jamilah Mila. Sekarang dah tak hujan dah. Tadi pas mic dekat Ustaz, hujan lebat tiba-tiba. Masa tu area mana? Sekarang kat mana kita Ustaz? Sabar dekat sabar-sabar. Ui, macam dah nak pesta lampu merah je kat depan tu. Ke bukan? Ke mat-mat motor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah ceritanya Kak Mahanum Abdul Muttalib, adindamu yang boboiboy ini tak jadi ke Mesir. Dan yang gegel-gegel ini menemankan boboinya. Sekian dimaklumkan. Terima kasih Kak Rohana Samsuri. I miss you so much. Nurli Muhammad, Masya Allah. Kak Mahanum kat kampung tahu. Jamilah binti Mehan, Waris Atom, pertama kali sebut nama ni. Maria Hanisa Syafi'i, Rosni Kasa, Rodia Syarif. Okey, Agus Niar Tanjung Johari, Umi Afan Qalisha Suhada. Alhamdulillah kita sambung semula terus kepada pelajaran kita, kitab Latahzan, muka surat 541. Kita ambil sikit hari ni sahabat-sahabat. Bawah sekali. Semalam ingat tak? Tajuk kita awal setiap pertemuan dengan senyuman. Kan kita belajar tentang senyuman tu yang Ustazah melawak kat Facebook Ustazah semalam. Tiba-tiba tengah hari Ustaz, I tunggu you di pintu syurga. Tersengih-sengih ni. Tersengih-sengih. Ustazah pun cakap lah, abang dengan kuliah sayang ke Latahzan pagi tadi? Sebab pagi tadi kan cakap pasal awal setiap pertemuan dengan senyum. Lepas tu siap buat lawak. Lepas tu Ustazah pun kata, I tak nak you tunggu I di pintu syurga. I nak you masuk dalam and you tunggu I kat dalam. Barulah confirm masuk syurga, sahabat-sahabat. Kita tak boleh buat gurauan benda-benda macam ni. Tapi kan sahabat, orang dah biasa faham dah. Dulu ada karangan Masya Allah, buku bacaan lah. Ustazah sekolah lagi masa tu. Tajuknya kisah pasal Arkam tu kan. Tersungkur di pintu syurga. Ustazah suka baca. Ada banyaklah pelajaran di situ. Jadi yang Ustazah gurau dengan Ustaz semalam tu, sebab Ustazah kata tak naklah tunggu dekat pintu syurga, nak masuk dalam syurga, tunggu I kat situ. Kan kita nak cakap macam mana pun, semua kerjanya Allah. Kita berusahalah untuk meraih jannah, yakni syurganya Allah. Okey sahabat-sahabat, faktor lain muka surat 541 bawah sekali. Semalam kita dah baca satu doa yang indah. Sekarang kita sambung faktor lain yang dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, ialah bertutur kata dengan cara yang lemah lembut, sebagaimana yang dianjurkan oleh firman-Nya. Masya Allah, sebut perkataan lemah lembut tu pun kita dah rasa macam aduh, jauhnya kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tahniah orang yang boleh bercakap dengan lemah lembut. Kata Allah dalam suratul Isra ayat 53, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kalimah ahsan lebih baik, atau kalimah-kalimah yang benar. Maknanya dengan siapa pun, apatah lagi pasangan suami isteri, jangan bercakap benda yang tak baik. Jangan bercakap benda yang dusta. Jangan bercakap benda yang menyakitkan hati. Allahu Akbar, banyaknya kita tersilap di situ. Kita sama-sama perbetulkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sepertinya kata seorang penyair, tutur katanya yang begitu memikat, bagaikan kekuatan magic. Kalau tutur katanya lemah lembut, ramai orang terpikat.
Macam ada magic pula. Allah, Ellie Rose bertanya pula. Kawan-kawan yang lain tolong jawabkan. Tadi setengah jam Ustazah berbicara. Ustazah nak ke mana ni? Okey. Tidak salahkan jika mampu mempesona seorang Muslim taat mana pun. Walaupun lama, dia tidak membosankan. Bicara lembut ni sahabat, kalau dia cakap lama pun kita tak bosan nak dengar. Tapi kalau bicara kasar, dia baru cakap sepatah dua pun kita rasa macam nak sumbat telinga. Rimaslah orang bercakap kasar-kasar ni. Sakit hatilah dengar. Kan sahabat-sahabat. So kita tak suka dengar bila orang bercakap kasar, bila orang bercakap keras. Jadi syair ni mengatakan, lama mana pun dia bercakap ibarat satu magic yang menyebabkan orang suka dan terpesona akan mendengar lebih lama apa yang dibicarakan. Walaupun lama, dia tidak membosankan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jika singkat, lawan bicara hanya boleh berandai kiranya dia tidak mempersingkat bicaranya. Subhanallah. Maka bila orang mampu melembutkan bahasanya, percayalah, cakap macam mana pun orang suka untuk mendengar berbanding percakapan yang tidak mempunyai kelembutan dan kesopanan. Subhanallah, kita belajar sesuatu. Alangkah indahnya jika masing-masing daripada pasangan suami isteri membuang. Alamak, Ustaz tahu tak, semalam kan masa kita buka bab ni, Ustazah cakap dengan sahabat-sahabat Latahzan, jom Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita ajak suami-suami kita mendengar. Sekali hari ni Allah takdirkan Ustazah terpaksa membaca Latahzan tajuk ini sebelah suami. Korang rasa, Ustazah suka cakap itu kan, korang rasa ni tak boleh berlakon-berlakon dia ni. Aduh, Ustaz kenapa terbatuk? Tiada kelembutan. Tak ada kelembutan daripada sang isteri. Terus apa ni Ustaz? Kebrutalan. Ustaz ni kecoh lah. Ustaz kata kebrutalan ke kelembutan? Sahabat, kebrutalan you. Aduh, takut. Masya Allah. Subhanallah. Mulalah nak tergelak ni. Allahu Akbar. Tu bahaya ceramah depan suami. Masya Allah. Okey, alangkah indahnya jika masing-masing daripada pasangan suami isteri itu membuang jauh kata-kata yang tidak baik, yang melukai perasaannya dan keras kepala. Aduh, kepala memang keras sahabat-sahabat, tapi keras kepala tu lain. Kepala yang keras dengan keras kepala tu lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, kita nak belajar ni, adakah kita keras kepala? Seandainya masing-masing mengungkapkan kata-kata yang indah, penuh pesona dan melupakan kelemahan manusiawi yang ada pada diri masing-masing. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amboi Munirah drama. Kau akan main lagi Munirah? Ustaz tahu Munirah cakap apa. Sahabat-sahabat, Ustaz kenal Munirah, jemaah umrah kami awal Syawal hari tu. Dia cakap, jom kita ajak suami kita menonton Latahzan. Macamlah ada suami. Ustaz, apa Ustaz? Macamlah ada suami. Macamlah ada suami, Ustaz kata. Mu jangan ajak suami orang pula ni dah. Ni dia ajak suami orang rumah sebelah pula kan. Habis hancur Munirah ni. Allahu Akbar. Allah, Ustaz sabar je, dengar dengan tekun. Ini kata Kak Latifah Sukarjo. Masya Allah, keras kepala ada batu di dalamnya kan Kak Anom? Allahu Akbar. Lepas tu sahabat-sahabat, indah ni, seandainya masing-masing mengungkapkan kata-kata yang indah, penuh pesona dan melupakan kelemahan manusia yang ada pada diri masing-masing. Ya Allah, kenapa kita nak berlemah lembut? Kita tak boleh kata nak lembut macam mana Ustazah, dia tu dah tak boleh lagi kita lemah lembut dengan dia dah. Sahabat, macam mana kita kata dah tak ada benda yang kita nak berlembut dengan dia? Percayalah, kalau ditakdirkan pasangan kita sudah tiada di sisi, kita akan nampak kebaikan-kebaikan dia. Hari ni mungkin dia tak lemah lembut dengan kita, tetapi sebenarnya disebabkan setan, hasutan nafsu, kan, kita boleh tutup kebaikan dia yang lain hanya dengan
yang dia tu kita nampak tak berlemah lembut. So kalau pasangan-pasangan nampak ada yang belum berlemah lembut, tolong belajar memujuk hati. Ibarat orang tua-tua kata, telan je lah. Sebab ada banyak lagi kebaikan-kebaikannya yang lain. Tak percaya, suruh dia mati dulu. Sahabat-sahabat, siapa Ustazah nak suruh mati ni? Sebab orang-orang yang dah kematian, orang tersayang, banyak mengadu pada Ustazah. Bila pasangannya dah tak ada, baru satu persatu nampak kebaikan. Dulu Ustazah dia tak lembut, tapi sebenarnya dia romantik. Contoh. Dulu Ustazah dia tak lembut, tapi sebenarnya dia tak kedekut. Contoh. Kita akan nampak. Kenapa masa hidupnya kita tak nampak, sahabat? Kita hanya nampak suami orang yang lembutnya dia dengan isterinya, lembutnya isterinya dengan suaminya. Macam mana kalau nak makan, abang, siakap ke, sawadikap, gitu kan, sahabat. Hari tu kita belajar, sahabat-sahabat. Balik daripada Raya Laut Utara, tiba-tiba nak belajar cakap Thailand saja kan, cakap Siam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sesungguhnya seorang suami yang sentiasa melihat kebaikan isterinya dan tidak memperhatikan kekurangannya akan bahagia dan tenang hatinya. Ayo, debar jantung ni baca sebelah Ustaz Azwan ni. Sesungguhnya seorang suami Masya Allah, jahat Ustazah. Sesungguhnya seorang suami yang sentiasa melihat kebaikan isterinya akan bahagia dan tenang hatinya. Maka kalau nak suamimu bahagia, kenalah sahabat-sahabat dirahmati Allah berbuat kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat, ya betul. Ada orang dengan orang lain sangat berlembut, tetapi dengan isterinya, siapa tadi yang komen macam tu? Tetapi dengan isterinya, Masya Allah, ramainya yang nak mengadu ke Ustazah ni. Allahu Akbar. Nasuhana, boleh tak siapa-siapa jawabkan soalan nasuhana tu? Okey. La yafrak mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Masya Allah. Lelaki, yakni suami yang mukmin, tidak boleh membenci wanita, yakni isteri yang mukminah. Ustaz saja je dah tu. Kan sahabat-sahabat, lelaki yakni suami yang beriman, tidak boleh membenci wanita, yakni isteri yang beriman. Tak boleh membenci. Lelaki mengaku dia beriman. So kalau kau mengaku beriman, kau tak boleh benci wanita, yakni isterimu yang beriman. Kerana sesungguhnya jika dia tidak mempunyai suatu pekerti daripada isterinya, boleh jadi dia menyukai pekerti yang lainnya. Sahabat yang ada kitab, kita rujuk kitab. Hadis ni bermaksud lelaki beriman tak boleh membenci isteri yang beriman, kerana kalau kau tak nampak pekerti padanya, yakni budi baiknya, percayalah sebenarnya pada isteri tu kalau engkau singkap, ada banyak kebaikan yang engkau belum nampak. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap nak bagi Ustaz makanan. Takut Ustaz mengantuk. Macam tu kalau mengantuk, bagi makan. Mengantuk je bagi makanan. Lama-lama kebulatan. Sekian dimaklumkan. Okey. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gegar-gegar ni Ustazah tak dapat baca sangat. Dalam kereta juga. Siapa tu? Masya Allah. Ustazah mengubah laluan daripada nak hantar Ustaz ke Mesir di KLIA ke Kulim Kedah. Okay, terpaksa, tapi dah ikhlaskan hatilah. Kalau cakap terpaksa, macam tak ikhlas pula sahabat-sahabat. Tanggungjawab kan, sementara ada. Masya Allah, moga Allah lindungi semua kesayangan-kesayangan kita. Siapa yang meninggal ni? Masya Allah, orang berinna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okey, jadi kalau kita faham hadis tadi, seorang lelaki beriman tak boleh membenci wanita beriman, kita faham macam ni je. Untuk engkau tak dibenci oleh suamimu yang beriman itu, maka engkau, sahabat-sahabat dirahmati Allah, iman harus menjadi wanita. Lain putus, Ustazah nak nak ambil kacang yang Ustaz telan. Ingat putusnya lama, rupanya sekejap je. Tak maaf. Sekejap.
Tadi lain putus lama. Betul lah. Putus sekejap nak sumbat kacang dalam mulut Kak Mas Liza bagi kan. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat, makna yang dimaksud ialah seorang suami tidak boleh benci dan marah terhadap isterinya kerana suatu pekerti yang tidak disukainya. Kerana tidak semua pekerti isterinya tidak disukainya. Kalau ada satu, Ustaz tengok dekat kitab, Ustaz tak percaya. Ustaz tak percaya ni Dr. Aid Al-Qarni tulis. Sama je lah. Syok tau sahabat kalau kita dengar ilmu sama-sama dengan pasangan kita. Tadi Ustazah dekat USJ 18, abang tahu tak? USJ 18 ada seorang hamba Allah ni. Ustazah, saya dah lama nak jumpa Ustazah. Terima kasih kelas-kelas Ustazah selama ni saya dengar secara online. Kenapa Kak? Suami saya baru kena COVID. Lepas tu dia ditidurkan. Dan sekarang baru 2 hari balik rumah. Tapi ada efek macam dia ada masalah jantung sikit doktor kata. Tapi dah balik rumah lah. So dah balik rumah baru 2 hari. Dia nak hantar isterinya ke masjid tadi dan duduk mendengar ilmu sekali. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana dia tahu suaminya isterinya sangat reda setelah suaminya sakit dan pelbagai ujian sepanjang PKP hanya kerana tekun mendengar majlis ilmu. Ya Allah, dia mengaku depan Ustazah. Tadi pertama kali jumpa Ustazah, itu seorang yang Ustazah kagum. Seorang lagi, seorang ibu muda. Ustazah, saya datang, suami saya hantar. Dia duduk mana? Apa Bukit Saga ke Taman Saga, macam itulah. Saga kot dah. Lepas tu dia kata, suami saya hantar ni Ustazah tu, suami saya dengar sekali dengan anak lelaki dia usia 14 tahun. Sahabat, anak lelaki usia 14 tahun kan waktu remaja, bukan senang nak dibawa ke masjid. Banyak ibu-ibu mengeluh macam tu. So tadi dia ada anak seorang. Lepas tu suaminya 3 beranak ni datang masjid semata-mata nak hantar isteri ni yang selalu dengar kuliah Ustazah Zai dekat YouTube, dekat TV sebagainya. Dia nak isteri dia ni jumpa Ustazah. Sebab apa Ustazah? Kami sekeluarga dengan izin Allah mendengar majlis ilmu, banyak mengajar hati kami reda dan lembut dengan apa saja ujian Allah. Maka anda rasa macam mana Ustazah Zai punya perasaan? Tak ada sama sekali mestilah tengoklah siapa mengajar kan. Bukan gitu. Ustazah Zai lebih merasa, ya Allah, reda dengan apa, hanya dengan majlis ilmu. Aku ni yang konon orang kata ada ilmu walaupun sikit ni, dah betul-betul reda ke belum? So sahabat, kebersamaan kita dalam majlis ilmu sebenarnya mengajar kita untuk saling menasihat, untuk saling memberi kekuatan. Contoh kenapa Ustazah cerita apa yang berlaku dalam hidup Ustaz dengan Ustazah pada hari ini, supaya apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, tolong jangan melenting dulu. Tolong jangan tak fikir panjang. Sambil kita berwuduk, sambil kita bentang sejadah nak solat, kalau kita serahkan dengan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti Allah akan tunjukkan jalan keluar. Percayalah. Allahu Akbar. Kita ambil apa dia Ustaz? Percaya. Nak nyanyi percayalah. Sabar je lah. Okey. Katanya satu syair, tiada seorang pun yang selamanya tidak pernah salah. Sahabat-sahabat, jom kita pakat tulis kat Facebook kita kata-kata ni. Tiada seorang pun yang selamanya tidak pernah salah. Allahu Akbar. Ustaz setuju ke? Tiada seorang pun yang selamanya tidak pernah salah. Sebab kita bukan malaikat. Kita bukan maksum macam Rasulullah. Dan tiada seorang pun yang selamanya baik belaka. Ya Allah, saya suka kata-kata ni. Kita jadi lembut hati sahabat. Tiada seorang pun yang selamanya tidak pernah salah. Dan tiada seorang pun yang selamanya baik belaka. Semua kita ada silap. Semua kita ada khilaf. Moga-moga sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Amin. Kerana kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Tekuni majlis ilmu. Sayang-sayang, kita tutup dengan sepandai-pandai tupai melompat, sesekali pernah jatuh juga, dan tiada gading yang tak retak. Masya Allah, ni bahasa orang dulu-dulu. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada tupai yang melompat yang tak jatuh ke tanah. Allah ya Karim. So kita terimalah. Belajarlah terima kesalahan, kelemahan, kekhilafan pasangan kita. Lama-lama hidup makin datang cinta. Macam itulah. Bukan lama-lama hidup makin menyampah. Sekian dimaklumkan. Okey.
ayat Allah kita tutup dengan ayat Quran surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kalian, nescaya tidak seorang pun daripada kalian bersih daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Semua kita ada salah. Kalau tak kerana rahmat yang Allah kurniakan kepada kita sahabat, lama dah berantakan. Tapi Allah sayang kita. Allah anugerahkan rahmat kasihnya kepada kita. Allah akan pimpin kita-kita yang sibuk memburu redanya Allah. Syaratnya kita lah nak mencari redha itu. Macam mana kita belajar dalam Latahzan, mu nak sangat Allah redha pada kamu, tapi kamu redha tak dengan apa yang Allah beri kepada kamu. Cukup untuk Latahzan hari ini. Ingat kita ada 2 sesi. Satu tadi dah terputus. Ustazah cerita pasal apa Ustaz tak jadi fly ke Mesir pada petang ini. Kami bergerak ke Kulim. Tolong bantu dengan doa kerana Ustazah sentiasa mendoakan sahabat-sahabat Latahzan dalam kasih sayangnya Allah. Amin. Esok muka surat 543 Ustazah live dari Kulim. Bermula dengan kebanyakan permasalahan rumah tangga yang itu. Boleh cukup sikit sebab kita dalam perjalanan dan nampaknya jalan dah hujan semula. Okey. Masya-Allah. Tu dia Ustaz punya kacang, sabar. Okey sahabat-sahabat, masya-Allah, masya-Allah sahabat-sahabat. Saya sayang anda semua kerana Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru je hari tu Ustazah balik daripada utara, tapi Allah berkehendak kami ke utara balik walaupun dengan kereta kecil. Alhamdulillah selesa sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kereta Ustazah yang biasa Ustazah bawa musafir tu standby kat rumah untuk bawa Ustazah ke PD, bawa Ustazah ke Maman. InsyaAllah kita bertemu sahabat-sahabat. Bawa Ustazah ke Kuantan dalam siri ceramah-ceramah Ustazah yang seterusnya dalam minggu ini. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah muah.